Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 5 Seksyen 21 bagi kursus Penghayatan Etika dan Peradaban akan menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian di Malaysia. Mereka merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Muhammad Zul Hakimi Hakim, Muhammad Ikhwan Azmira, Muhammad Farih Muzakir, Muhammad Zulkaril Aiman, Divya Rajan, Nur Atirah Zulaika, Nurul Wakidah, Anis Fakihah, Ahmad Fitri dan Muhammad Firas. Belakang etika dan peradaban adalah penting dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia kerana ia menggalakkan toleransi dan kerjasama. Kajian ini meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia yang pelbagai, memfokuskan kepada perpaduan linguistik, peraturan masyarakat tempatan dan sistem perundangan. Kesefahaman beratas kaum dan agama adalah penting untuk keamanan dan kestabilan. Pernyataan masalah. Malaysia adalah sebuah negara yang dipenuhi dengan pelbagai kaum dan kepercayaan seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain serta agama Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya. Kehadiran keagamaan ini menyebabkan sensitiviti di kalangan penduduk sangat tinggi dan perlu dijaga. Miskomunikasi boleh berlaku dalam pelbagai aspek dan pada akhirnya boleh menyebabkan penghinaan terhadap agama lain. Objektif 1. Mengkaji faktor pembentukan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. 2. Mengenal pasti kesan-kesan terhadap nilai etika dan peradaban dalam masyarakat. 3. Memahami asal-usul nilai dan etika yang berbeza dalam masyarakat memerlukan pemerhatian terhadap beberapa faktor penting yang membentuk landasan bagi nilai-nilai yang diamalkan. Kajian. Pentingnya faktor-faktor yang membentuk etika dan peradaban di kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia tidak dapat dipandang remeh. Nah, hal ini merupakan asas untuk mencapai harmoni pemahaman lintas budaya serta penguatan identiti negara yang multikultural. Adanya penyelidikan mengenai faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban di kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, risikonya termasuk kekurangan pemahaman mendalam mengenai perbezaan budaya dan nilai-nilai masyarakat. Di sini terdapat 5 konsep. Konsep yang pertama ialah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Sarah Baning 2018, faktor-faktor yang membentuk etika individu mempunyai impak terhadap masyarakat. Pembentukan etika ini tergantung pada beberapa aspek, iaitu pengalaman keluarga, pengalaman rakyat sebaya, pengalaman hidup dan keputusan daripada kajian yang dijalankan oleh Muhammad Khairul Nizam dan Sadiq Kumanan S. Faharan dan Sulaiman Syakib Muhammad Nur pada 2019 menunjukkan bahawa pembentukan budaya dan adat boleh dipengaruhi oleh media sosial. Jika menurut kajian yang dijalankan oleh Iqbal Tawakal 2018, hasil kajian tersebut menegaskan bahawa pembentukan etika dan adat berkait rapat dengan peradaban. Konsep keempat, penemuan dari kajian Iwan Hermawan pada tahun 2019 menyatakan Islam adalah bentuk takwa yang tercermin dalam akhlak yang mulia. Berdasarkan kajian Petrus Lakuana pada tahun 2013, temui bahawa agama mempunyai kesan yang signifikan terhadap etika dan adat dalam masyarakat. Terdapat 4 faktor-faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat di Malaysia. Yang pertama adalah sistem kepercayaan dan agama. Terdapat 3 kaum yang dominan dan terbesar iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian agama ini mencerminkan harmoni dan toleransi antara kaum. Perayaan keagamaan dan pelbagai agama sering dirayakan bersama dan terdapat sikap saling hormat menghormati antara penganut agama yang berbeza. Yang kedua, bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara dan juga digunakan secara meluas di kalangan berbagai etnik. Kebebasan menggunakan bahasa penting dalam mengekalkan identiti kebudayaan dan akhirnya membina peradaban yang tinggi. Yang ketiga, penempatan masyarakat. Masyarakat pelbagai kaum tinggal di kawasan yang sama, berkongsi adat resam yang berbeza, dapat menyantuni adat resam di antara mereka. Akhir sekali adalah kewujudan sistem perundangan yang teratur, sistem nilai dan moral. Undang-undang sangat penting untuk rakyat hidup aman dan damai. Nilai moral pula membentuk seseorang individu itu berakhlak dan berperilaku yang baik. Kesan-kesan pembentukan etika dan peradaban. Yang pertama, mengeratkan hubungan antara kaum.
Pembentukan etika dan peradaban dapat menggalakkan nilai-nilai toleransi antara kaum. Sebagai contoh, hubungan yang erat dapat diaplikasikan ketika kunjung mengunjung rumah saudara ketika musim perayaan, di mana etika dan peradaban akan dinilai pada sebuah keluarga itu. Yang keduanya, mengukuhkan semangat patriotik dan kesepaduan sosial. Semangat patriotisme boleh dilihat kesannya dengan tindakan simbolik seperti menyanyikan lagu kebangsaan, menyertai perhimpunan pertembakan negara dan mengibarkan bendera di setiap rumah. Yang ketiga, membangunkan ekonomi negara. Individu yang dapat meraih keperluannya, maka dia mencapai tahap peningkatan diri dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, pegawai perkhidmatan awam harus mengamalkan etika dan adab dalam urusan pekerjaan. Aplikasikan nilai dan etika yang berbeza dalam masyarakat seperti budaya tempatan, agama, sejarah dan pengaruh luar. Setiap individu perlu mendidik diri mereka tentang agama dan amalan budaya lain untuk mencapai tahap pemahaman yang baik. Sebagai contoh, hal ini boleh dicapai melalui berbual, belajar. Ia dapat menyatu padukan diri dengan orang lain dari latar belakang yang berbeza. Sejarah Malaysia merangkumi pemerintahan kerajaan Melayu, kedatangan pedagang Cina dan India, pemerintahan kolonial oleh British dan kemerdekaan pada tahun 1957. Akhir sekali, pengaruh luar membawa perubahan dalam gaya hidup, nilai sosial dan pandangan. Semasa dan cabaran. Yang pertama, penyebaran fitnah dalam teknologi dan keutamaan digital. Satu, iaitu masyarakat yang semakin hari yang menggunakan teknologi digital dan media sehingga mencetus cabaran terhadap sosial tradisional. Sebagai contoh, ramai kalangan remaja sekarang amat berminat dengan teknologi dan alat komunikasi yang sekarang yang boleh kalangan remaja merasa tercabar dan tidak puas hati kerana melihat kelebihan kepada seseorang, iaitu yang kepandaian, kemewahan dan sebagainya. Semasa dan cabaran globalisasi dalam aspek sosial dan budaya dan aspek ekonomi. Globalisasi dalam aspek sosial dan budaya ialah penyebaran idea, makna dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu dalam mengembangkan atau mengukuhkan hubungan sosial ini. Proses ini juga dicidikan dengan penggunaan budaya dan dibantu oleh internet, media budaya awam dan perjalanan asing. Selain itu juga, penggunaan budaya juga akan menyumbang kepada pertukaran barangan dan penjajahan dalam menyebarkan budaya ke seluruh dunia. Kesaling hubungan antara budaya dan manusia di seluruh dunia ini semakin diperkuat oleh proses globalisasi ini. Diskriminasi dan prasangka bagi isu semasa dan cabaran. Diskriminasi merujuk kepada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kumpulan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti kaum, jantina, agama, keturunan. Masih boleh berlaku dalam pelbagai bidang termasuk pekerjaan, pendidikan, perumahan dan perhitungan awam. Prasangka melibatkan stereotip dan keyakinan negatif terhadap sesuatu kaum. Sifat negatif daripada diskriminasi dan prasangka dalam kalangan masyarakat boleh menghalang pada keadilan dan kesamarataannya dapat menghalang capaian kepada keadilan dan kesamarataan. Di samping itu, pecah belah sosial yang mana diskriminasi dan prasangka boleh menyebabkan perpecahan dan ketegangan dalam masyarakat. Masyarakat perlu berusaha secara efektif untuk memahami perbezaan. Kesimpulan, etika dan peradaban adalah hasil interaksi yang kompleks antara berbagai faktor dan pemahaman ini dapat membentuk kita menghargai dan merespon perkembangan dalam masyarakat. Cabaran dalam pembentukan etika dan peradaban dapat diselesaikan dengan mudah jika masyarakat tahu dan faham akan tugas serta peranan masing-masing dalam pembentukan etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah sesuatu yang penting dalam kalangan masyarakat di sebuah negara, terutamanya Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum.